Hai semua, saya Nur Rashidah melaporkan untuk TV Pusat Sumber SK Patapatau. Perkataan demokrasi merujuk kepada satu sistem kerajaan di mana rakyat dibenarkan untuk menyertai proses mengubah undang-undang. Perkataan demokrasi itu sendiri berasal dari perkataan Greek demos dan kratos. Demos merujuk kepada rakyat atau warga negara, manakala kratos kepada kuasa rakyat atau people's power. Mari kita tanyakan pengarah Jabatan Museum Labuan, Puan Rohana binti Husin, mengenai sistem demokrasi berparlimen di Malaysia ini. Assalamualaikum Puan, bolehkah Puan terangkan secara ringkas bagaimana wujudnya sistem demokrasi berparlimen ini? Okey, sistem demokrasi sejarah awal seperti yang kita sedia maklum, konsep demokrasi ini dikatakan diasaskan oleh kerajaan Greek purba pada abad ke-4 Masihi. Jadi istilah demokrasi ini berasal dari dua perkataan Greek, adik perlu tahu, iaitu demos dan kratia. Demos bermaksud rakyat dan kratia itu bermaksud pemerintahan atau kuasa. Jadi demokrasi bermaksud kuasa rakyat atau pemerintah rakyat. Okay, dalam bahasa Melayu mudah, maknanya adalah kebebasan membuat pilihan terhadap satu sistem pemerintahan negara oleh rakyat, menerusi wakil-wakil yang dipilih dalam pilihan raya. Jadi demokrasi ini penting bagi sesebuah negara yang mendaulatkan kebebasan individu dalam menentukan pucuk pimpinan negara. Okey, sebagai contoh kita sering dengar ungkapan yang diucap oleh Abraham Lincoln yang menggambarkan kuasa rakyat, iaitu government of the people, by the people, for the people. Maksudnya daripada rakyat kepada rakyat. Jadi sebelum wujudnya sistem pemilihan demokrasi ini, kebanyakan negara telah mengamalkan sistem monarki atau beraja. Tapi zaman Renaissance 1400 ke 1600 Masihi, konsep demokrasi ini diamalkan, memandangkan sistem monarki atau sistem beraja itu dianggap menindas. Jadi pada abad ke-19 dan abad 20 terbentuk demokrasi yang bercorak moden. Telah berlakunya perkembangan teknologi pada zaman itu dan akhirnya mengubah corak ekonomi, politik dan sosial. Okey, demokrasi berparlimen ini adalah satu sistem perwakilan negara atau kerajaan yang berasaskan pemerintahan melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat itu sendiri melalui pilihan raya. Di Malaysia ni sistem demokrasi berparlimen telah diperkenalkan selepas negara mencapai kemerdekaan. Negara-negara lain yang perlu adik tahu juga mengamalkan sistem demokrasi seperti selain Malaysia, seperti Indonesia, Australia, India dan juga Amerika Syarikat. Okey. Apakah ciri-ciri sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia ini? Okey, terdapat beberapa ciri-ciri sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia. Seperti mana kita tahu, Malaysia mula mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan sejak merdeka, iaitu pada tahun 1957. Jadi demokrasi bermaksud rakyat melibatkan diri secara langsung dalam sistem pemerintahan negara. Rakyat bebas memilih perwakilan, berhak menyokong, mengekal atau menukar kerajaan sedia ada itu melalui pilihan raya. Jika dilihat sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia adalah berasaskan demokrasi Westminster, England. Faktor ini disebabkan sebelum negara kita merdeka, kita dijajah oleh di bawah jajahan pentadbiran British. Jadi ciri-ciri demokrasi yang saya nak nyatakan di sini, yang pertama adalah raja berperlembagaan. Okey, apa dia raja berperlembagaan? Iaitu bidang kuasa yang di-Pertuan Agong, ditetapkan oleh perlembagaan dan undang-undang.
Dan yang di-Pertuan Agong ini juga adalah simbol keutuhan dan perpaduan rakyat serta adalah ketua negara. Yang di-Pertuan Agong ini dipilih oleh di kalangan 9 orang raja-raja Melayu secara penggiliran, iaitu 5 tahun sekali. Jadi raja-raja Melayu ni kita ada 9 buah negeri yang kita dilantik secara penggiliran. Maksudnya setiap raja di kalangan raja-raja Melayu tu kita akan pilih yang di-Pertuan Agong lah. Okey, yang kedua adalah perlembagaan. Apa dia perlembagaan? Perlembagaan adalah merupakan undang-undang yang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan sesebuah negara. Okey, dokumen merupakan dokumen rasmi negara yang mengandungi peraturan dan prinsip serta panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan dasar dan mentadbir negara. Perlembagaan Malaysia ni diperkenalkan pada 16 September 1963 yang mempunyai 183 perkara yang memperuntukkan senarai kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan senarai bersama. Jadi pembahagian kuasa kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Dan yang ketiga adalah pilihan raya. Kalau kita tengok pilihan raya, proses pemilihan wakil rakyat untuk menjadi pemerintah di peringkat persekutuan atau negeri. Setiap warga negara mempunyai hak untuk mengundi. Calon atau dari parti yang bertanding mempunyai majoriti undian akan mewakili kawasan yang ditanding di kawasan parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Okey, Suruhanjaya Pilihan Raya, siapa yang bertanggungjawab? Okey, SPR atau Suruhanjaya Pilihan Raya ini yang bertanggungjawab untuk menjalankan proses pilihan raya ini. Okey, kita ada proses pengundian calon, penamaan calon dan kemudian pengundian. Okey, yang keempat adalah Badan Perundangan. Apa di Badan Perundangan? Fungsi dia adalah untuk mengubah undang-undang yang menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Okey. Parlimen merupakan badan perundangan yang bertanggungjawab untuk mengubah undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Jadi parlimen merupakan badan perundangan yang terdiri daripada yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Seterusnya kita ada Badan Pelaksana Jemaah Menteri dan Kementerian. Badan Pelaksana ini adalah merupakan kabinet atau jemaah menteri yang berfungsi sebagai penggubal dasar negara yang tertinggi dan menjalankan kuasa eksekutif, iaitu kuasa pentadbiran. Seterusnya kita ada antara ciri-cirinya, kita ada Badan Kehakiman. Fungsi dia untuk mentaksir undang-undang dan menjatuhkan hukuman, menentukan kesahihan undang-undang dan juga peguam negara merupakan penasihat undang-undang kerajaan. Semua hakim dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri kita. Seterusnya mesti ada parti-parti politik. Ciri dia memberi peluang kepada rakyat untuk bersuara. Kalau tak ada parti politik, susah kita untuk melantik siapa pemimpin kita yang boleh memperjuangkan hak dan pemerintahan sesebuah negara yang aman dan stabil. Dan parti-parti politik ni penting untuk mendapatkan kuasa dan melaksanakan ideologi masing-masing. Melalui sistem ini, apakah fungsi rakyat Malaysia dalam membentuk kerajaan persekutuan yang stabil dan harmoni? Fungsi setiap rakyat, setiap yang menjadi warga negara yang pertama perlu mempunyai semangat cintakan negara. Yang kedua, rakyat memang bebas memilih perwakilan dan boleh bersuara mengikut peraturan yang ditetapkan. Fungsi rakyat juga bebas mengamalkan budaya dan agama masing-masing. Elakkan perbuatan yang boleh menghina mana-mana pihak, berkongsi hanya maklumat-maklumat yang sahih sahaja, yang tidak sahih kita jangan berkongsi.
Seterusnya, fahami dan amalkan sistem demokrasi negara. Rakyat juga perlu berhati-hati ketika mengeluarkan sesuatu fakta agar tiada unsur-unsur negatif yang boleh mempengaruhi rakyat atau masyarakat lain ke arah yang lebih negatif. Okey? Terima kasih Puan kerana sudi ditemurang. Sebagai warga Malaysia yang sayang akan negara, jom kita mengundi. Saya belum layak lagi kerana saya masih di bawah umur. Itu saja dari saya, Nur Rashidah melaporkan untuk TV Pusat Sumber SK Patah Patah. Bye!